الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Majlis Ustaz Tuan Haji Alil bin Hasan. Yang berbahagia panelis kita Al-Fadhil Ustaz Nasir Tontowi yang kita undang khas daripada Pahang. Yang berbahagia Saudara Asra Jabat Editor Majalah Al-Islam. Yang berusaha Tuan Haji Iskandar Abdul Samad selaku yang ditempah kawasan, seluruh pimpinan PAS di semua peringkat, pimpinan-pimpinan NGO, pimpinan-pimpinan masyarakat, pihak keselamatan, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya tuan-tuan, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita dengan sebesar-besar nikmat, yakni dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun pada malam ini dalam forum perdana dengan tajuknya Tsunami, Bala atau Fenomena Alam. Sebagaimana yang kita maklum, peristiwa tsunami yang berlaku pada 26 Disember yang lepas, yang tuan-tuan saksikan kesan yang begitu hebat pada paparan skrin sebentar tadi, itulah gambaran tsunami ke atas siap. Saya semasa berada di atas helikopter Nuri, walaupun disebut oleh pembentang yang paling penakut sekali tuan-tuan, kita melihat di bawah sepanjang 250 km, Masya Allah. Orang putih kata fikir dan saya tuan-tuan. Tak dapat kita nak gambarkan yang dianggarkan kematian 400,000 hingga 500,000 orang. Yang mayat dijumpai 100,000 lebih tuan-tuan sekalian. Cukup dahsyat. Dan ianya telah menimbulkan satu polemik. Sebagaimana kalau kita baca dalam tulisan-tulisan sahabat kita, saudara Askara antara lain pada 9 Januari yang lepas, yang pertama tajuk tsunami yang fitnah Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat dalam Januari 16 yang lepas, umat Muhammad tidak dihukum balasan bencana. Antara lain pada 2 Januari tuan-tuan sekalian, tsunami antara malapetaka alam dan balasan Tuhan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, hari ini forum yang kita akan buat, kita rancang kita lama tuan-tuan sekalian. Kita mohon sungguh-sungguh daripada penonton muslimin dan muslimat untuk jaga akhlak kita sebagai orang-orang Islam. Saya mengucapkan tahniah kepada sahabat kita Asra yang sudi hadir untuk mungkin menjenihkan keseluruhan dan menjawab persoalan daripada audien yang hadir. Jadi oleh kami datang tuan-tuan sekalian, maka kita sebagai orang yang kena sambut tetamu, kita layan dengan baik. Tidak ada sorakan pada malam ini. Saya minta sungguh-sungguh. Tidak ada sorakan, tidak ada jeritan-jeritan. Biar ahli panel yang kita jemput bercakap. Dan tuan-tuan diberi peluang untuk mengemukakan sebarang pertanyaan. Jadi yang pertama, muslimin dan muslimat, kita pergi kepada ahli panel kita yang pertama, saudara Asra. Untuk maklumat tuan-tuan sekalian, beliau mendapat pendidikan tinggi universiti di Morocco dan Syariah. Manakala sahabat kita Fadhil Ustaz Nasruddin mendapat pendidikan tinggi di Syariah Damaskus dan juga di Universiti Al-Azhar Mesir di bidang hadis tuan-tuan sekalian. Jadi pertama kita pergi kepada yang muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sebagaimana memenuhi permintaan syarat keundangan ini, maka saya akan beri kepada Ustaz Nasruddin Tontowi terlebih dahulu sebagai kerana tuan-tuan sekalian, Al-Fadhil Ustaz adakah seni pada Allah ataupun fenomena alam? Minta penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati saudara pengerusi majelis Al-Fadil Ustaz Ridwan Muhammad Nur, merangkap Ketua Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia rakan saya ahli panel, Saudara Aspara Jabat, editor majalah Al-Islam, dan seterusnya kepada semua rakan-rakan pimpinan PAS di semua peringkat, muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Pengerusi melontarkan persoalan kepada saya dan kepada kita semua, apakah peristiwa tsunami yang sebentar tadi kita saksi melalui slide yang dikemukakan oleh sahabat kita, apakah dia merupakan bala daripada Allah ataupun dia adalah merupakan satu fenomena alam tanpa ada kaitan dengan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya pergi lanjut untuk menjelaskan tajuk ini ataupun persoalan yang dikemukakan ini, maka saya suka menegaskan bahawa prinsip kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah oleh Muhammad, sekali-kali tidak akan berlaku musibah, tidak menimpa musibah ke atas kamu, ke atas kita semua, melainkan ini adalah ketetapan daripada Allah untuk kita. Dan dialah yang akan menolong kita, yang menjadi pemimpin kita, yang boleh menyelamatkan kita. Dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman akan berserah diri dan bertawakal. Saudara, ini adalah akidah seorang muslim yang mukmin. Justru itu kita menerima peristiwa besar yang berlaku pada tanggal 26 Disember tahun 2004 yang lalu sebagai satu musibah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saya ini adalah merupakan bala daripada Allah. Dan apabila ini disebut sebagai bala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan bermakna Allah berlaku kejam, Allah berlaku zalim. Lantas itu demi untuk membersihkan nama Allah kononnya, ada pihak menganggap itu bukan bala Allah. Kerana peristiwa tsunami itu meragut semua mangsa dengan tidak mengenal siapa. Ada juga yang menganggap bahawa ini adalah merupakan sesuatu yang tidak ada kena-mengena dengan Allah. Dan ada pula yang menjelaskan bahawa ini hanyalah merupakan fenomena alam. Begitulah ada pendekatan yang mengatakan jangan cuba memfitnah Tuhan dengan menganggap bahawa ini adalah datang daripada Allah menghancurkan segala harta benda dan segala manusia yang ada. Saudara yang dihormati sekalian, apabila kita sebut Allah turunkan bala, ini bukan bermakna dia adalah merupakan suatu peristiwa yang menunjukkan Allah berlaku zalim dan kejam ke atas hamba-Nya. Ulama menegaskan bala yang diturunkan oleh Allah sekurang-kurangnya berfungsi di atas 4 perkara.
Yang pertama adalah kafaratul dzunub, untuk mengkifaratkan dosa. Yang kedua adalah raf'ul manzilah, untuk menjadi suatu ujian, meningkatkan martabat seorang hamba yang beriman kepada Allah apabila ia bersabar di atas bala yang ditimpakan oleh Allah. Yang ketiga, jazaan bima kasab, sebagai balasan di atas apa yang telah mereka lakukan di atas muka bumi, terhadap dosa dan noda yang mereka lakukan. Dan yang keempat ialah ajran azimah, sebagai satu ganjaran, sebagai satu pahala yang sangat besar yang diberikan oleh Allah. Keempat-empat perkara ini saya menghujah dengan membawa beberapa nas nakli. Yang pertama, kafaratul dzunub, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada satu hadis an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma yusibu al-muslim min nasab wala wasab wala hamm wala hazan wala adha wala gham حتى الشوكة يشاكها إلا كفار الله بها من الخطايا." متفق عليه. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara ittifaq pada sanad dan matan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut apa saja yang menimpa muslim, sama ada kepenatan ataupun kesakitan, kesedihan, kesengsaraan, keperitan, penderitaan, malah sehingga hanya sebilah duri saja yang menikam tapak kaki seorang muslim, melainkan semua yang menimpa muslim itu adalah kafarah untuk mengkifaratkan segala dosanya apabila dia adalah seorang manusia yang melakukan dosa. Dan pastinya anak Adam, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam ada salah dan ada silap. Ada dosa yang dilakukan. Kalau tidak besar, kecil. Dan sebaik-baik orang yang berdosa ini ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kedua, raf'ul manzilah, untuk mengangkat derajat, untuk diberikan pahala, diberikan kebaikan. Sebagaimana yang disebut an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Pelik urusan orang beriman, kata Nabi. Apabila semua yang berlaku ke atas orang beriman, semuanya baik. Kalau dia mendapat nikmat, ganjaran daripada Allah, kesehatan, kemewahan, kesegaran, kesejahteraan, maka dia bersyukur kepada Allah dengan sebab nikmat yang diterima, maka ada kebaikan dan pahala yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila menerima musibah, menerima sesuatu bala, menerima sesuatu kesengsaraan dan penderitaan, dia sabar di atas penderitaan itu, maka ia juga akan menerima kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang ketiga menjadi balasan kepada mereka yang berlaku jahat dan biadab terhadap agama Allah di atas muka bumi. Ialah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd allazi 'amilu la'allahum yarji'un. Zahir kefasadan di atas muka bumi dan juga di lautan dengan sebab angkara perbuatan tangan manusia yang durhaka kepada Allah, yang melakukan sesuatu yang bercanggah dengan syariat Allah. Lalu Allah berkata, nescaya kami rasakan ke atas mereka terhadap sebahagian apa yang telah mereka lakukan di atas muka bumi. Dan yang keempat, sebagai balasan yang agung yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka yang menerima bala ini, ialah sebagaimana yang disebut dalam satu hadis daripada Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi'abdi khair
عجل له العقوبة في الدنيا. وإذا أراد الله بعبده شر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila Allah nak kebaikan kepada hamba-Nya, nescaya Allah percepatkan balasan ke atasnya. Iqab, azab ataupun balasan, balas ke atas manusia tersebut. Apabila Allah hendakkan kejahatan ataupun keburukan ke atas hamba-Nya, nescaya Allah tahan azab itu. Sehinggalah Allah sempurnakan azab terhadap dosanya di hari akhirat kelak. Maknanya di dunia dia tak kena, dia kena akhirat saja. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna izamal jazaa ma izamil bala." Sesungguhnya seagung-agung dan sebesar-besar balasan daripada Allah adalah bersama dengan sebesar-besar bala yang diturunkan oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila dia kasih kepada suatu kaum, nescaya diberikan bala ke atas kaum itu. Maka apabila dia redha dengan bala itu, maka dia dapat redha daripada Allah. Apabila dia tak setuju, rasa benci, rasa muak dengan bala daripada Allah, maka dia akan mendapat kebencian dan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bala. Dan ada setengah ulama memberikan pandangan, pendapat bahawa setiap musibah yang berlaku itu dinilai atas tiga keadaan. Untuk orang jahat dijadikan bala, untuk supaya mereka bertaubat, ataupun supaya mereka menerima kesengsaraan di atas kebiadaban dan kedurhakaan mereka kepada Allah. Untuk orang yang baik, itu dijadikan sebagai satu ibtilah, ujian, supaya dia sabar di atas ujian daripada Allah. Dan untuk orang yang baik, tapi ada juga buat jahat sikit-sikit, itu adalah untuk kafarah, untuk kifarat segala dosanya yang dilakukan. Saudara muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, justru itulah kita tidak boleh menganggap apabila Allah turunkan bala maka itu adalah kerana Allah telah berlaku zalim. Jadi untuk menanggapi bahawa Allah tidak zalim, Allah ini adil, maka terus kita menganggap bahawa itu bukan bala daripada Allah. Kononnya untuk membersihkan Allah. Sebenarnya tindakan itu kita telah lari daripada konsep ilahi itu sendiri. Sebagai contoh apa yang Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-40. Fakullan akhadna bizambih. Setiap perkara dalam bentuk musibah, bala yang diturunkan oleh Allah, kemusnahan dan kehancuran kaum dan bangsa yang pernah dilakukan oleh Allah, semuanya ini akhadna bizambih, adalah dengan sebab dosa-dosanya. Kemudian Allah tafsir perkataan ini pada ayat yang berikutnya. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maksudnya, sebahagian di kalangan mereka kami hantarkan satu bentuk angin ribut kencang. Satu keadaan pula kami hantar satu tempikan halilintar sehingga pecah telinga mereka dan berdarah otak mereka. Satu keadaan pula kami gempa bumi mereka, kami goncang bumi mereka, sama ada di darat ataupun di bawah lautan, yang akhirnya mencetus tsunami. Dan sebahagiannya kami tenggelamkan mereka di tengah lautan. Semua ini kata Allah, wa ma kana Allah liyazlimahum. Tidaklah Allah itu menzalimi mereka. Allah buat macam ini bukan kerana Allah menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi sebenarnya mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri, kerana mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini, perkataan liyazlimahum, adalah satu perkataan yang menunjukkan bahawa seawal-awalnya Allah telah menjawab prasangka-prasangka golongan aqlaniyah. Ia menganggap bahawa sesuatu bala ini tak mungkin berlaku, dan kalau berlaku itu menunjukkan Allah zalim, terutamanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana menganggap bahawa azab bagi umat Muhammad akan ditangguh sehingga ke hari kiamat. Kalau saya punya kesempatan masa yang cukup, saya akan turut membahaskan bagaimana keadaan azab di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turut mempunyai petunjuk dilalah an-nas daripada naqli yang menggambarkan bahawa tidak mustahil ia boleh berlaku sebelum daripada peristiwa hari kiamat. Cuma sebelum daripada itu saya nak sebut saudara muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Ada orang secara sinis dia menganggap kalau sekiranya kita tetap kata ini bala daripada Allah dan Allah itu tidak zalim, kenapa kena kanak-kanak? Kenapa kena wanita? Kenapa kena orang tua, orang yang tidak bermain? Ini menunjukkan bahawa bukan kena mengenal dengan Allah, bukan bala daripada Allah. Takkan Allah sejahat itu, takkan Allah sezalim itu, takkan Allah bagaikan seorang manusia yang diistilahkan sebagai marahkan nyamuk bakar kelambu. Apakah itu istilah yang tepat untuk diulas dalam soal yang seperti ini? Pertama, saya nak tegaskan, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dalam surah Furqan ayat kedua. Setiap benda ini berlaku Allah yang jadikan. Wa khalaqa kulla syai'in, telah menjadikanlah ia tiap suatu. Faqaddarahu taqdira, mengikut takdir yang dikehendaki oleh Allah. Mengikut kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kena Aceh tak kena Amerika? Kenapa Kuala Muda tak kena Rusia? Kenapa Batu Ferenghi? Kenapa Langkawi tidak kena negara-negara barat, negara-negara Eropah yang banyak maksiat yang telah membunuh umat Islam? Saudara, kita nak tanya siapa? Yang kita nak tanya kenapa tu kita nak tanya siapa? Kita nak tanya Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyebut antaranya dalam surah Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'al. Jangan tanya apa yang Allah buat. Wa hum yus'alun. Mereka yang nantinya akan ditanya oleh Allah. Kita siapa nak tanya Allah? Allah yang akan tanya kita. Jangan sampai kerana kita tak tahu hikmat sesuatu yang dicipta oleh Allah, lantas kita menganggap bahawa ini tak ada kena mengenal dengan Allah. Dan bersandar di atas kononnya untuk membersih dan mentakdiskan Allah. Saudara yang dihormati sekalian, kita akan berfaksi kepada nilai akidah. Kita nak membersihkan Allah, bukan dengan cara kita menggunakan rasional ataupun menggunakan akal kita semata-mata, tapi kita berpandu kepada nas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca surah Yasin ayat yang sebelum terakhir ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, dia berhak dan dia bebas. Kita bukan golongan Jabariyah. Kalau golongan Jabariyah, mereka meletakkan bahawa ini mesti Allah buat. Allah wajib melakukannya. Segala-galanya atas Allah. Tak kena mengenai dengan manusia. Tetapi kita menganggap bahawa Allah bebas. Dia nak buat pun tak apa, dia tak buat pun tak apa, itu hak dia, atas iradah dia. Dan kalau dia buat, kalau berlaku, itu adalah dengan kehendak daripada Allah. Adalah untuk memberikan keinsafan kepada manusia yang telah melakukan maksiat dan melakukan dosa. Adapun hujah mengatakan kenapa orang baik, ini Allah jawab dah. Allah jawab siang-siang dalam Al-Quran. Daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-25. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Takutlah olehmu akan bala yang ditimpa oleh Allah, kesengsaraan yang ditimpa oleh Allah, fitnah yang akan ditimpa oleh Allah, yang tidak hanya terkena kepada orang-orang yang zalim, yang jahat di kalangan kamu,
tetapi turut akan melibatkan orang-orang yang baik. Dan ketahuilah olehmu, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bersanatan azabnya dan balasannya. Saudara muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kenapa katanya Tuhan buat orang baik kena juga? Patutnya Tuhan buat orang jahat saja. Dia ceritanya macam ni. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha كمثل قوم استحموا على السكينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم وقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا حلقوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري. Nabi kata perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah, menegakkan syariat Allah, menegakkan hudud Allah, menegakkan agama Allah, menegakkan syiar agama Allah, dengan orang yang bekerja untuk menjatuhkan agama Allah, meruntuhkan syariat Allah. Perumpamaan dua golongan ini kama tari qaumin istahamu ala safinah. Macamlah satu golongan, satu kaum yang nak belayar naik sebuah bahtera. Apabila mereka nak naik sebuah bahtera, fasara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Maka mereka mengundi, sebahagiannya naik ke bahagian atas dan sebahagiannya duduk di bahagian bawah. Dan apabila orang di bawah nak ambil air, dia terpaksa naik ke atas, menghulurkan timbul, mencebur air daripada atas. Kerana biasanya bahtera ni bahagian bawah di dinding, bahagian atas dibuka lapang. Sebab kalau dibuka dinding bahagian bawah, air masuk. Jadi orang yang duduk di bawah kena naik ke atas, cebur air di bawah dengan menggunakan timbul. Lalu pada waktu itu berkatalah orang yang berada di bawah, kenapa kita harus berpenat-penat nak cebur air naik ke atas, padahal kita duduk di bawah dekat dengan air? Alangkah baik kalau kita tepuk saja kapal daripada bawah, mudah sikit dapat air. Dan orang di atas tak boleh kata apa-apa, pasal kita dah bagi dah. Kita dah bagi, dia duduk di atas, dia jaga di atas, kita duduk bawah, kita jaga bawah. Masing-masing jaga tepi kain masing-masing. Kalau nak tepuk ni kita bukan dia. Apa jawab Nabi? Nabi kata, fa'in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'ah. Kalau kamu orang yang berada di atas membiarkan orang yang di bawah menepuk kapal ini, kamu akan celaka, mereka juga akan celaka. Wa in aqdu ala aydihim, kalau kamu memegang tangan mereka dengan maksud mencegah mereka supaya jangan mereka melakukan demikian, najau wa najau jami'ah. Nescaya mereka akan selamat dan kamu juga akan selamat, kesemuanya akan selamat. Maksudnya kalau kita orang baik membiarkan orang jahat buat jahat, biarlah dia buat jahat, dia masuk neraka. Kalau dia kena azab, buat dia kena, kita selamat. Jangan jaga tepi kain orang, kubur masing-masing. Kalau inilah sikap kita, kalau datang bala daripada Allah, hancur semua sekali. Sebab kita membiarkan kejahatan itu berlaku. Sebab itulah dalam satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut daripada Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنحون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. Maksudnya, demi Tuhanku, demi diriku yang berada dalam tangannya, tangan Allah. Kamu mestilah menegakkan yang ma'ruf. Dan kamu mestilah mencegah kemungkaran.
Jika sekiranya kamu tidak mau menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, ini bermakna seolah-olah kamu sengaja membiarkan orang-orang yang jahat di kalangan kamu menguasai keadaan. Sehingga terhasilnya musibah. Pada waktu itu kamu panggil orang-orang baik untuk baca doa, maya hajat, tolak bala. Nabi kata, fala yustajabu lakum. Doa kamu tidak mustajab lagi. Rawahu Tirmidzi. Saudara muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Oleh karena itulah saya menegaskan bahawa apa yang berlaku ini adalah bala daripada Allah untuk peringatan kita semua. Tak ada ruginya kalau kita nak anggap itu sebagai bala. Ada orang kata tak ada kata bala, kena kata ujian. Takut kecil hati mangsa tsunami. Bala dengan ujian tu hak tulis pakcik. Bala bahasa Arab. Ujian bahasa Melayu. Kalau yang salah. Tak perlu kecil hati. Kerana Nabi SAW pernah menyebut. Asyaddu bala'an al-anbiya. Summa yalunahu. Yang paling teruk kena bala Nabi-Nabi SAW. Kemudian orang selepas itu. Dan selepas itu. Mengikut keakrabannya dengan Allah SWT. Makin rapat dengan Allah. Makin banyak dia kena bala. Bala dengan makna ujian daripada Allah. Tak semua bala itu menjadi azab. Saudara muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Peristiwa tsunami. Dia menjadi satu pengajaran yang sangat besar kepada kita. Dan sebetulnya ini bukan perkara baru. Ini pernah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Boleh saya sifatkan sebagai tsunami pertama yang berlaku di atas muka bumi. Ia di zaman Nabi Nuh AS. Ia walaupun perkataan tsunami pada waktu itu belum wujud. Tsunami ini perkataan Jepun. Ia menunjukkan satu ombak besar, air besar datang, memusnahkan segala harta benda, memusnahkan segala manusia. Di zaman Nabi Nuh AS pernah berlaku banjir besar. Ombak yang begitu besar, air yang begitu besar, keluar daripada segenap arah, datang daripada laut, datang daripada permukaan bumi, malah datang daripada tanur, dapur Nabi Nuh AS sendiri. Tanur maknanya tempat buat bakar roti. Daripada tempat bakar roti itu keluar air. Saya dengar banyak saintis mengatakan bahawa antara sebab berlakunya tsunami dari segi sebabnya ialah kerana Aceh ataupun laut tempat berlakunya gempa bumi di dasarnya berada di betul-betul di kawasan lingkaran api Asia Pasifik. Daripada api itu di bawah bumi, bawah laut, membentuk satu pergeseran bumi yang begitu kuat dan akhirnya berlaku satu simbahan air yang disebut ombak besar daripada laut yang begitu dahsyat memusnahkan manusia. Air yang juga datang daripada api di zaman Nabi Nuh AS. Daripada tanur, daripada lingkaran api. Dapur Nabi Nuh. Dan Allah sebut dalam Al-Quran. Dari surah Qad, umpamanya Allah sebut. Wa qawma Nuh. Dan kaum Nuh sebagai contoh. Lamma kazzabur rusul. Apabila tatkala mereka mendustakan Rasul. Yaitu Nabi Nuh yang diutuskan oleh Allah kepada mereka. Aghraqnahum. Kami tenggelamkan mereka. Dia bukan tenggelam sendiri. Aghraqnahum. Kami tenggelamkan mereka. Kenapa kami tenggelamkan mereka? Waja'alnahum linnasi ayatan. Kami jadikan mereka ini untuk seluruh manusia. Termasuk manusia zaman kita ni. Kerana ayat ni adalah ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun kisahnya kisah Nabi Nuh, iktibarnya untuk Muhammad. Dan umat Muhammad SAW. Sebagai tanda. Ayatan, tanda. Rupa-rupanya pasal tsunami ni, tanda amalan awal ada dah lebih 1400 tahun dulu. Allah sebut dah, tanda amalan awal. Berlakunya peristiwa macam ni kenapa? Kazzabur Rasul. Kerana mereka mendustakan Rasul. Mereka tolak syariat Nabi. Mereka hina sunnah Nabi. Mereka perlekehkan agama yang dibawa oleh Nabi. Akibat daripada perbuatan mereka inilah. Aghraqnahum. Kami tenggelamkan mereka di dasar laut.
Dan peristiwa tenggelam dasar laut ini, waja'alnahum linnasi ayatan. Kami jadikan mereka ini untuk seluruh manusia sebagai tanda keagungan Allah. Wa'atadna lil-zalimina azaban alima. Dan kami sediakan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menolak syariat Allah dan orang-orang yang tidak mau menjalani kehidupannya sebagai seorang hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita Nabi Nuh. Wa fi 'adin, cerita A. Cerita golongan A, yaitu umat Nabi Hud alaihissalam. Wa fi 'adin, bagi kaum A pula, idh arsalna 'alaihim rihal 'aqim. Kami hantarkan kepada mereka satu angin yang begitu kencang bertiup, ribut yang begitu ganas selama 7 hari 8 malam. 7 malam 8 hari. Menghancurkan semua kaum A. Ini juga adalah kerana fakullan aqadna bisambih, dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Begitu juga apa yang berlaku kepada Samud, umat Nabi Saleh. Fa'amma Samud fa'uhliku biqaghiyah. Adapun puak-puak Samud, kami hancurkan mereka, kami celakakan mereka dengan satu azab bagaikan petir yang menyambar, yang menyebabkan mereka hancur musnah. Bentuk-bentuk ujian yang macam ini boleh berlaku kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata umat Nabi Muhammad tak boleh kena bala. Kalau dia kena akhirat, dia tak kena atas dunia. Kalau benarlah ini, kredit bagi orang buat maksiat. Pasal jarang Allah nak ingat ke akhirat ni kalau tak kena atas muka dunia. Allah Ta'ala berhak nak buat, tak buat dia berhak. Boleh jadi dia tangguh sebagaimana apa yang diminta oleh Nabi SAW untuk menangguhnya sehingga ke hari kiamat. Sebagai kasihan belah Nabi kepada umatnya. Tapi dalam masa yang sama, daripada Nabi SAW juga, Nabi pernah menyebut antaranya an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. Nabi kata apabila umatku melakukan 15 perkara, nescaya halal bala ditimpa ke atas mereka. Halal bala ditimpa ke atas mereka kalau mereka melakukan 15 perkara. Kila wa masalna ya Rasulullah. Sahabat tanya apa dia 15 perkara tu? Apa dia 15 perkara? Dia menyebabkan bala segera turun. Jawab Nabi, إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر الصديقة وجفى عباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان الزعيم القوم أرسلهم وأكرم الرجل مخافة الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء أو خصفا أو مطرا. رواه الترمذي. Daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut apabila umatku melakukan 15 perkara halal bala ke atas mereka. Yang pertama, apabila harta kekayaan hanya berlega, harta kekayaan negara hanya berlega di kalangan puak-puak tertentu saja. Termasuklah harta rampasan perang, hak milik negara, pembendaharaan negara, hasil maksud negara, tiba-tiba berlega di kalangan orang-orang tertentu, tidak sampai kepada rakyat keseluruhannya. Kemudian amanah. Kita beri amanah kepada dia, tiba-tiba dia jadikan amanah itu sebagai batu loncatan untuk mencari kekayaan duniawi. Kita beri amanah, dia jadi wakil rakyat, untuk jaga rakyat. Dia dapat amanah, dijadikan batu loncatan untuk dapatkan 3 buah rumah baru. Untuk dapatkan kereta besar. Amanah yang diberikan itu dijadikan batu loncatan untuk mencari kekayaan. Dan zakat dianggap hutang. Sukar untuk membayar zakat, menangguhkan zakat. Benci kepada pungutan zakat. Menyusahkan dan membebankannya.
Seorang lelaki yang taat kepada istrinya, queen control, takut kepada istri. Sedangkan dia adalah ketua keluarga. Kemudian durhaka kepada ibu. Sedangkan dengan kawan-kawan dia berlaku baik. Dengan ayahnya tak tegur siapa. Kemudian dia mengangkat suara yang tinggi dalam masjid. Dengan maksud melakukan hingar-bingar. Mengganggu ketenteraman ibadat. Ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya apabila ketua di kalangan kaum itu dilantik di kalangan orang paling jahat sekali. Bukan diambil di kalangan orang semaya, orang puasa, orang bertakwa, orang beriman. Tapi diambil di kalangan orang yang ada skandal. Orang yang ada skandal seks. Orang yang bahan duit orang miskin. Orang atas duit pipi artis. Yang dijadikan ketua di kalangan kaum dan masyarakat. Bukan diambil di kalangan orang yang taat kepada Allah. Wa uqimar rajul maqafata syarri. Dan dimuliakan seseorang itu bukan kerana dia baik. Habis, respect, ampu dia, tolong angkat dia, jack dia. Bukan kerana dia baik. Tapi kerana takut kejahatan daripada dia menipu kita. Takut kalau tak sokong dia, dia tukar kita. Tak sokong dia, dia pecah kita. Takut ke dia, akhirnya faham. Bukan kerana dia baik. Ini semuanya senarai yang menyebabkan halal bala, kata Nabi SAW. Minum alak secara terbuka. Secara berleluasa. Termasuklah isu terbaru. Isu peminum alak dengan jawi. Itu kita cerita kemudian. Malam ni cerita tsunami. Kemudian pakai sutra. Kemudian apabila penyanyi-penyanyi wanita dijulang, dipuja. Dan muzik yang keterlaluan. Music percussion yang mereka dah melalaikan menjadi hiburan rutin seharian mereka. Dan yang akhir sekali apabila orang terkemudian memperlekeh orang-orang terdahulu, ulama-ulama muktabar, ulama-ulama silam. Kononnya dialah yang lebih baik, dialah yang lebih alim, dialah yang lebih tahu. Ulama silam ni tak erti apa satu. Silap dalam membuat tanggapan, silap dalam membuat keputusan. Apabila ini berlaku, kata Nabi, falyartaqibu 'inda dzalik, maka hampirlah ditimpa ke atas mereka 3 bentuk bal. Yang pertama, rihan hamra. Rihan hamra, angin ahmar. Angin merah. Kalau kena ni lembek belaka. Ataupun khafa, gempa bumi. Ini gempa bumi biasa berlaku. Di mana-mana berlaku sekarang. Akhir-akhir ini kerap berlaku gempa bumi. Termasuk negara kita juga menerima faham gempa bumi ini. Dan yang akhir yang 3 kata Nabi, boleh jadi bala itu datang dalam bentuk akan menukar rupa wajah umat manusia ini. Sehingga manusia tidak lagi berperangai manusia. Tapi hilang peri kemanusiaannya. Menjadi manusia yang berperi kebinatangan. Ataupun ada yang menterjemah sebagai bertukar rupa pada fizikalnya. Rawahu Tirmidzi. Itulah 15 kali kalau berlaku, turun bala. Jadi saya boleh tengoklah. Saya boleh lihat 15 kali ini berlaku dah. Di negara kita, di negara-negara umat Islam dan seumpamanya. Jadi, saya rasa, bagi pusingan yang pertama ini, itulah saja penghujaan saya, penjelasan saya terhadap tajuk yang dikemukakan pada malam ini, tsunami, bala Allah atau fenomena alam. Saya mohon maaf jika ucapan saya menyinggung perasaan ataupun terkasar bahasa. Mudah-mudahan kita dirabai dan dirahmati oleh Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada Al-Fadhil Ustaz Nasir Hassan Tantawi di atas perhujahannya tentang tsunami. Muslimin dan muslimat, kalau sekali kita dengar dengan tutup mata, ingat macam dapat mimbar Masjid Usila, tuan-tuan sekalian. Ada Ustaz Nasir Tantawi, seorang ulama muda kita yang mewakafkan dirinya untuk perjuangan Islam. Keluar universiti, balik ke tanah air, sampai sekarang tuan-tuan bergerak siang dan malam. Bukan sekadar negara kita, tapi sampai ke luar negara. Alhamdulillah. Sebelum kita pergi pada panel kita yang kedua, ada pengumuman. Kancil BGJ 4213 BGJ, tolong alih kenderaan menghalang laluan, tuan-tuan sekalian.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita akan pergi kepada ahli panel kita yang kedua. Saya mohon sekali lagi tuan-tuan, lalu kita boleh bertenang, kepala kita boleh dingin, jiwa kita boleh lapang semasa mendengar hujah dari ahli panel kita yang pertama. Saya mengharapkan tuan-tuan bersikap yang sama kepada panelis yang kedua. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, kita memahak sejarah pada malam ini. Bukan senang untuk mempertemukan dua pemikiran pada malam ini tuan-tuan sekalian. Langit-langit menjadi saksi tuan-tuan sekalian. Pihak selamatan menjadi saksi bahawa boleh mengajukan debat yang kedua adalah pemikiran. Tanpa menghalu tuan-tuan sekalian. Lepas ini minta uji permit kot tuan-tuan sekalian. Di seluruh wilayah insya-Allah. Hai muslimin dan muslimat sekalian. Jadi saya minta kepada saudara-saudara jabat berdasarkan tulisan selalu dalam surat khabar yang saya sebut tadi, umat Muhammad dihukum balasan bencana, tsunami dan fitnah Tuhan, tsunami antara malapetaka, alam atau balasan Tuhan. Soalan saya, saudara-saudara jelaskan kepada kita, adakah tsunami bala atau fenomena alam? 30 minit daripada sekarang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa atba'ihi ajma'in. Saudara pengusi yang dihormati, Saudara Radwan Muhammad Nur, Saudara ahli panel pertama Ketua Pemuda Faham Nasruddin Hasan atau Nasruddin Fathawi, para hadirin, hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mengucap ribuan terima kasih kepada PAS Kampung Pandan, yang kawasan Pandan, yang memberi peluang kepada saya untuk tampil di atas pentas mereka, yaitu pentas PAS. Bagaimanapun ini bukanlah kali pertama yang saya muncul di atas pentas PAS. Saya pernah berkali-kali, dan beberapa bulan yang lepas, tahun lepas pun saya telah muncul di atas pentas PAS di Petaling Jaya, pentas Pembangkang, yang pada waktu itu ada panel daripada ahli panel daripada PAS dan saya dan daripada keadilan. Dan sebelum itu pun sudah banyak kali saya muncul di atas pentas PAS seperti di Kelantan, di Pasir Pekan dan lain-lain tempat. Nak pegang saya kurang selesa sikit, sebab saya ni bukanlah penceramah. Jadi kalau saya letak begini, mengikut perbincangan kita malam ini, saya akan bercakap selama 30 minit dalam pusingan pertama. Dan pusingan pertama, pusingan kedua adalah soal jawab daripada para hadirin sekalian. Tidak ada bagi kami pusingan kedua tidak ada, kan? Tidak ada. Rumusan saja ada. Bagaimanapun saya nak apabila datang waktu dialog, waktu soalan nanti, soalan itu hendaklah menuju kepada tajuk perbincangan, yaitu tajuk forum kita. Tajuk forum kita malam ini ialah tsunami, apakah ia bala daripada Tuhan ataupun merupakan fenomena alam. Itu tanya tentang perkara itu. Kalau tajuk lain, sebab saya diberitahu oleh pihak penganjur, maka akan tanya tentang Islam Azhari dan macam-macam lain, tak cukup waktu. Sebab setengah jam ini adalah masa yang amat sikit. Dalam perbincangan kita, saya bukan kali pertama berbincang, 1 jam itu pun tak cukup untuk nak bincang satu tajuk. Jadi malam ini saya bincang tentang tsunami, apakah ia bala ataupun fenomena alam. Dan lain kali insya-Allah, kalaulah kita dapat mengadakan perbincangan yang baik, tidak ada huru-hara, tidak jadi mana perkara yang tidak baik, insya-Allah saya bersedia datang sampai ke sini
bincang tentang Islam Ghazali ataupun apa saja tajuk perbincangan. Tapi harus ingat bahawa saya datang ini atas kapasiti sendiri, bukan mewakili mana pihak, termasuk majikan saya. Saya bercakap atas nama saya sebagai wartawan, sebagai penulis, tidak bertanggungjawab. Orang lain tidak bertanggungjawab terhadap apa yang saya cakap, tetapi saya bertanggungjawab sendiri apa yang saya cakap di dunia ini, bertanggungjawab di dunia ini dan juga bertanggungjawab di akhirat. Saya nak masuk kepada tajuk tentang bala. Saya nak urai dulu apakah arti bala dalam bahasa Melayu dan bala dalam bahasa Arab. Sebenarnya kita ada perbedaan. Perbedaan itu mungkin kita anggap sebagai perbedaan yang sedikit, ataupun kalau kita nak menghalusi, mungkin kita anggap sebagai perbedaan yang luas terpanjang. Sebab apa? Kalau kita buka dalam kamus Dewan, kita akan dapati bahawa bala dalam bahasa Melayu itu dimaksudkan kejadian buruk yang berlaku ke atas seseorang atau ke atas sesuatu tempat. Itu bala dalam bahasa Melayu. Tetapi bala dalam bahasa Arab dan Al-Quran lain. Bala dalam bahasa Arab dan Al-Quran tidak bermaksud saja perkara buruk yang berlaku kepada manusia, tetapi juga perkara baik yang berlaku ke atas manusia. Dipanggil bala juga. Saya merujuk kepada Qamus Lisanul Arab yang dikarang oleh Ibnu Mandur, seorang ulama besar, dalam juzuk 14, muka surat 38. Dia sebut, balautu rajula balwan wa bala'an, ay ikhtabartuhu. Yani, aku kenakan bala ke atas seorang, aku kenal, ini dari bahasa Arab, nak dalam bahasa Arab. Aku kenakan bala ke atas seorang, satu bala, artinya aku mengujinya. Ikhtabartuhu, aku mengujinya. Artinya dalam bahasa Arab adalah ujian. Ujian bukan bala saja, yang bukan bala buruk saja, tapi bala baik pun tahu. Tapi ia adalah ujian. Dan Ibnu Mansur juga sebut, balahu yabluhu balwa ila jarrabahu wa ikhtabara. Kalau seseorang itu mengenakan bala terhadap seorang, maka artinya dia jarrabahu. Jarrab ni artinya mencuba dia, wa ikhtabara, dan cuba menguji dia. Ini kita ingat ada perbezaan. Kalau bukan sama dengan bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu seperti kamu kau tengok Dewan, dia akan kata saja dalam bahasa Melayu, artinya keburukan yang berlaku ke atas kita dan ke atas suatu tempat. Di dalam Quran pun ada begitu juga sebut. Dia tidak sebut kata bala itu adalah perkara yang jahat saja. Al-Quran kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Tuhan kata setiap manusia itu akan merasa kematian. Dan kami, Tuhan kata, kami nabluukum, kami mengenakan bala ke atas kamu, atau kami menguji kamu bisyarr, dengan kejahatan, wa bil khair, dan dengan kebaikan. Fitnatan sebagai percobaan, wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan kembali. Ini harus paham bahawa kita nak lihat bala sebagai keburukan saja adalah tidak betul. Bala juga dianggap sebagai nikmat. Al-bala huwa in'am. Qala Ibn Barri, al-bala in'am. Ini semua dalam Qamus Lisanul Arab Ibn Mandur. Kalau siapa pergi nak cari perkataan bala. Ba, lam, alif. Kalau cari dalam ba, lam, alif tu akan turun, pergi akan temu semua maksud perkataan bala. قال الله تعالى وأتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. Ini ditafsirkan bala' mubin ini, mana kami telah mendatangkan kepada mereka min ayat, daripada tanda-tanda kebesaran, ma fihi bala', yani apa yang ada bala' mubin. Bala' mubin di sini artinya in'am bayyin, yani nikmat yang jelas dan nyata. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut man ubliya fadzakara faqad syakara. Man ubliya fadzakara faqad syakara.
siapa yang dikena uji, kena bala, fasyakara, maka dia akan teringat. Fasyakara, maka dia akan bersyukur. Ini maksud bala di dalam Al-Quran, perbezaan di antara bala di dalam Al-Quran dan bala dalam bahasa Melayu. Jauh bedanya. Nak kata jauh, kalau kita tengok, nak kata jauh memang jauh. Sebab dalam bahasa Melayu apabila kita sebut bala itu hanya menumpu kepada keburukan. Padahal di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran, keburukan pun ada juga, iaitu syar, sebut-sebut di dalam Al-Quran. Dan juga ada lagi satu lagi, nikmat. Nikmat pun dipanggil bala juga. Memberi kekayaan kepada kita semua. Kalau kita tak mengurus dengan baik, apakah tidak diambil bala? Memang bala. Sebab Tuhan nak menguji. Khususnya orang Melayu. Yang ada tahap-tahap, cara-cara untuk nak menjadi orang kaya yang cepat. Tapi kerana tidak pandai untuk nak mengurus wang, maka itu menjadi bala kepada mereka. Apakah bala daripada Tuhan? Tulisan saya, kalau sahabat baca tulisan saya, 4 tulisan semua itu tidak menafi satu pun kata bala daripada Tuhan. Tak ada. Baca. Jangan tengok tajuk saja. Baca di dalam itu akan tahu saya tulis macam mana daripada tulisan rencana pertama, rencana minggu kedua, rencana minggu ketiga, minggu 4. Kalau orang baca semua rencana itu akan faham bahawa rumusan saya yang saya buat, saya tidak nafi bahawa bala daripada Tuhan. Tapi ingat, saya ini nak bercakap sini tidak nak berdebat, nak berbalas dengan siapa. Tapi nak hurai apa yang saya tulis. Dan malam ini saya nak tunjuk kepada para hadirin sekalian, apa sebenarnya yang saya kata dalam tulisan itu, kerana mungkin ada ramai yang tak baca. Mungkin ramai yang tak baca, dengar dia. Saya tahu. Tengok tajuk situ, tajuk itu kata, jangan fitnah apa dia baca. Tak baca pun. Khususnya sekarang pula harga RM2. Tak beli. Dia tak faham. Kalau dia baca tulisan saya, tak akanlah jadi rasa melihat singgung ataupun memandang pesong terhadap saya. Sebab saya dengan jelas di situ saya terangkan apa itu bala daripada Tuhan. Mana tahap Tuhan, mana tadakhul rabb fil bala. Mana campur tangan Tuhan di dalam setakat mana. Saya hurai. Dan malam ini minta maaf. Saya nak hurai satu persatu dan saya akan slow sikit bahasa. Supaya para hadirin dapat memahami dengan cepat. Sebab dia pun boleh lari juga. Boleh lari. Nak cepat pun boleh lari. Nak melaung pun boleh. Tetapi saya tidak berminat. Sebab nak biar para hadirin semua boleh faham dengan baik. Apakah balak daripada Tuhan? Saya jawab, ya. Kerana balak semua daripada Tuhan. Sebab apa? Sebab dalam dunia ini sudah menjadi satu peraturan telah ditetapkan Tuhan bahawa kita ini pasti ditimpa balak, dikena balak, pasti ada balak, pasti ada ujian. Tapi balak di sini bukan erti keburukan saja. Ingat, apa yang saya sebut ini, saya kata bala ini daripada Tuhan juga, tetapi bala di sini bukan maksud kejadian keburukan saja, tetapi kejadian kebaikan, kejadian segala-galanya adalah juga datang daripada Tuhan. Kenapa? Karena Allah berkata. Tadi pun Ustaz dah sebut. Ustaz Nasruddin Hasan pun dah sebut, kata daripada Tuhan. Dan saya pun akan membawa ayat-ayat yang sama ataupun ayat yang lain yang membuktikan bahawa memang balak daripada Tuhan. Sebab apa Tuhan berkata? Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, katanya, wa inna min syai'in illa 'indana khazainuhu. Setiap perkara yang berada setiap perkara ada di dunia illa 'indana, kecuali di kanan kami, khazainuhu. Khazain ni perbendaharaan. Perbendaharaannya ada padaku. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan kami tidak akan turun bala itu, jadi ujian ni, ujian baik, ujian jahat ini, illa biqadarin ma'lum. Illa biqadarin ma'lum, yakni dengan qadar, dengan penentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kalau ditetap dari awal lagi, dia akan turun. Dan dalam ayat lain pun ada juga, qala ta'ala, la ya'jubu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wala asghar min dzalik wala akbar illa fi kitabin mubin. Mana Tuhan tidak
tak hilang daripada dia nak mana tentang apa-apa yang ada tu. Hatta misqal dzarratin, sampai perkara-perkara yang halus. Misqal dzarrah, benda-benda yang sangat kecil. Oh dia tahu. Di samawat dia duduk, debu yang duduk di langit dia tahu. Wala fil ard, yang ada di dalam bumi. Bahan yang kecil, yang terkecil. Tak kira lah apa pun dia tahu. Wala asghar, wala asghar, ataupun yang terkecil. Mizalik, daripada itu, yang lebih kecil daripada itu. Wala akbar, walaupun yang terbesar. Illa fi kitabin mubin, kecuali berada di dalam kitab yang termaktub secara nyata. Ini disebut di dalam Al-Quran. Satu lagi pula, ada pula. Allah Ta'ala, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qablu an nabra'uha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tuhan kata, yakni tidak ada apa yang menimpa musibah fil ard, di bumi ini, yang berlaku di bumi ini, wala fi anfusikum, walaupun apa yang berlaku pada diri kamu, illa fi kitab, yakni di dalam, bersemuanya ada di dalam kitab semuanya. Qabla an nabra'uha, sebelum Tuhan menjadikan benda-benda itu lagi. Innalika 'ala Allah yasir, ma la yasir. Perkara itu sebenarnya bagi Tuhan adalah mudah nak buat. Ustaz dah sebut tadi, kun fayakun, kalau nak buat terjadi. Itu, tapi kita bagi budaya secara lain pula, ketentuan atau ketetapan Allah itu, ketentuan dan ketetapan Allah itu ada sebab. Ada sebab dia. Ada sebab dia. Dipanggil dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kita panggil ada sebab dan akibat dia. Ada sebab dan akibat dia. Dalam bahasa Arab dipanggil ada al-asbab wal musabbibat. Wal musabbibat. Al-asbab wal musabbibat ataupun sabab wal musabbib. Ada sebab. Dalam bahasa Inggeris, bagi yang sebab, mungkin ada ramai yang tak faham istilah-istilah bahasa Arab ni. Sabab dan musabbib atau asbab wal musabbibat. Wal musabbibat ni memang susah sikit. Tetapi dalam bahasa Melayu ialah sebab dan akibatnya. Tuhan tak akan turun bala itu tanpa sebab. Tidak ada mukjizat sedemikian. Nabi tidak berdoa kejahatan dan doa untuk nak menimpa kepada orang lain. Tapi adalah hadis-hadis yang bercerita tentang doa semua sebagian. Tapi hadis ini pun kalau kita halusi, kita perbincang baik-baik, kita akan dapati bahawa bercanggah dengan hadis lain dan bercanggah dengan Al-Quran lagi. Nak pergi kepada ayat Quran tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Ibn Abbas, ni kata Ibn Abbas, qal man amina billah wal yawmil akhir kataba lahu ar-rahmah fid dunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, kataba lahu ar-rahmah, dituliskan kerahmatan. Fid dunya wal akhirah. Ditulis ni Ibn Abbas, bukan saya, bukan At-Torah yang kata ni. Tapi Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, seorang sahabat yang hebat, yang besar. Dia kata, diberi rahmat di dunia dan di akhirat. Wa man lam yu'min billah, siapa lam yu'min billah wa rasulihi, lahu ufiya mimma asaba al-umam min al-khasab wal-qadab. Ufiya, diampunkan mimma asaba al-umam, apa malapetaka yang telah dilanda ke atas umat-umat terdahulu, termasuk khasab wa qadab, termasuk berubah menjadi ubah macam-macam. Perkara itu tidak berlaku ke atas. Ada dua sisi lagi soal jawab. Okey, kita nak satu lagi. Qatadah pula, tapi ini Ibnu Qatadah pula kata apa? Qala Qatadah, orang musyrik dulu, orang kafir dulu, talabul uqubah, minta mengajak Nabi SAW, kalaulah mu betul tu, kalau mu ni Nabi betul, turunlah hujan batu ke apa ke atas kami. Ada orang yang buat macam tu. Talabul uqubah qabla al-afiyah, mana dia menuntut supaya berlaku uqubah, berlaku hukuman ke atas mereka qabla al-afiyah. Afiyah ni kesihatan, artinya tak kena bala. وقد حكم سبحانه الله تعالى بتأخير العقوبة
maka Tuhan telah menghukum ke atas mereka bisa akhir uqubah, menundakan uqubah an hadhil ummah ila yaumil qiyamah, sehingga ke hari akhirat. Ini ada sandaran dan ada ayat yang ditafsir mengikut fahaman Abdullah bin Abbas dan Qatadah, bukanlah pandangan daripada saya sendiri. Tak dapat nak buat kesimpulan, nak hurai lebih panjang lagi sebab kita memang panjang 30 jam, 30 minit. Saya tak tahu dah lebih lah. Saya berasa sikit je. Okeylah, saya minta maaf sekiranya ada kesilapan dan kesalahan dalam percakapan saya. Minta maaf dan minta ampun, dan saya berterima kasih kerana anda semua mendengar dengan dada lapang dan tidak ada pun yang nampak nak buat seperti yang saya personal daripada masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudara di atas perkataannya serta tuan-tuan, kita mendengar dengan keadaan seimbang pada malam ini kepada orang apa yang kita sekali ramai. Tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada sesi soal jawab, hasrat setiap pengajuk dalam rangka ingin mengadakan kutipan. Yang pertama kutipan tersebut untuk maklum masa tsunami di Aceh. Bagaimana paparan kepada sendiri, anak-anak Aceh perlu dibantu, anak-anak yatim